maybe cerita ni dia nak fokuskan kepada monster kan. So watak-watak manusia ni memang dia ambil ringan sajalah. Di dalam video kali ini, movie yang ingin aku gaibangkan adalah satu movie yang baru saja dilancarkan di pawagam di seluruh Malaysia, dan movie yang aku maksudkan adalah movie Godzilla vs Kong. Okey, movie ini adalah movie yang keempat sebenarnya di dalam universe Legendary Monsterverse, iaitu yang mana movie pertama di dalam universe ini adalah movie Godzilla pada tahun 2014 dahulu, yang mana serangan Godzilla di Pulau Hawaii tak silap aku. Kemudian diikuti oleh filem Kong Skull Island yang ditayangkan pada tahun 2017, dan yang ketiga pula adalah Godzilla King of Monster yang mana dia lawan dengan Ghidorah pada tahun 2019 dahulu. Dan ini adalah yang keempat. Aku tak sure ini adalah pengakhiran kepada universe ini ataupun tidak. Movie Godzilla vs Kong ni dia dimulakan dengan babak di mana Godzilla, yang mana kita tahu pada episod sebelum ni iaitu Godzilla King of Monster, dia telah dianggap sebagai penyelamat manusia daripada monster Ghidorah kan. Tapi di dalam movie kali ini Godzilla ini telah membuat serangan ke atas bandar manusia, yang mana kita tak tahu apa punca kenapa dia serang, tapi serangan ke atas bandar itu hanya tertumpu kepada satu facility yang dimiliki oleh satu syarikat iaitu Apex Cybernetics kalau tak silap aku. Tapi dia nama company tu Apex lah. Kemudian ditunjukkan juga watak Kong, iaitu yang mana berada di Skull Island, dan ada satu budak kecil yang bernama Jia kalau tak silap aku, yang mana dia pekak dan juga bisu. Watak Jia ni dia boleh berkomunikasi dengan watak si Kong ni dengan melalui bahasa isyarat tertentu lah. Untuk idea dan juga konsep cerita Godzilla vs Kong ni, pada aku dia just nice, okey-okey saja. Aku tahu sebelum ni ada cerita pada tahun 1960-an berkenaan dengan Godzilla vs Kong juga. Kemudian ada mungkin animasi mengenai Godzilla vs Kong, tapi aku memang tak pernah tengok yang versi lain, versi yang asal ke, versi Japan ke, animasi ke. Memang aku tak pernah tengok Godzilla punya cerita. Aku cuma berdasarkan universe ini je lah, yang mana yang start daripada 2014 hingga yang sekarang punya cerita Godzilla and Kong ni. So pada aku dia punya konsep cerita okey. Aku tak tahu dia sama ataupun tidak dengan yang versi-versi lain tu. Untuk plot cerita Godzilla vs Kong ni, dia punya perjalanan plot, pacing dia tu taklah terlalu perlahan, taklah terlalu laju, dia normal saja. Dan dia punya penceritaan pun dia direct to the point aja, dia tak ada plot twist or something semua. Cuma dalam keseluruhan scene cerita Godzilla vs Kong ni, ada beberapa scene tertentu yang mana aku tak berapa suka, tak berapa gemar dia punya cara penceritaan dekat scene tersebut. Terutamanya scene Madison bersama kawan-kawan dia, iaitu si Bernie and Josh, tak silap aku nama dua orang watak tu. Tiga orang ni dia cuba buat penyiasatan sendiri tau ke atas facility Apex. Dia nak tahu apa punca sebenar Godzilla ni tiba-tiba serang facility Apex. Cuma yang aku tak berapa gemar ni, dia cara tiga watak ni untuk mencerobohi ke facility Apex ni, dia macam ditunjukkan tu terlalu mudah. Macam ini facility canggih kot, Apex, kau cipta macam-macam dekat dalam facility kau tu, tapi kau boleh terlepas pandang tiga orang watak ni boleh cuba masuk dalam kau punya facility. Kemudian dia boleh travel daripada satu facility ni pergi ke facility di negara lain pula tanpa diketahui. Dah nak ending tu baru kantoi. So kat situ tu aku nampak macam penceritaan tu terlalu diambil mudah. Kemudian daripada segi watak pula, perkembangan watak untuk watak-watak manusia memang agak kurang. Yalah, maybe movie ni dia fokus kepada monster kan, Godzilla dengan Kong. So perkembangan untuk watak untuk Kong tu ada, so aku boleh terima lah. Kemudian watak seperti Madison, Bernie and Josh yang macam aku cakap tadi tu, aku boleh simpulkan macam dia orang punya scene dekat dalam movie ni, dia lebih kepada macam minor character aku rasa. Dia bukanlah the main character untuk watak manusia lah kan. Sebab dia orang punya kewujudan dia orang tu pun macam dia tak terlalu kuat kewujudan dia orang tu. Kewujudan dia orang tu hanya diwujudkan untuk menunjukkan penceritaan apa yang berlaku di sebalik Apex. Itu je. Dan di ending pun macam dia orang, tiga orang ni macam tak adalah function yang besar sangat ke atas
keseluruhan cerita. Dan movie ni dia lebih fokuskan kepada perkembangan watak baru yang mana di pihak Kong, iaitu seperti Jia, iaitu kanak-kanak yang boleh berkomunikasi dengan Kong tu, dan juga mak angkat dia, iaitu ada satu doktor tu aku lupa nama, dan juga ada satu orang Dr. Lian, tak silap aku nama yang lelaki tu. Dia lebih fokus pada watak tersebut lah. Kemudian ada ditunjukkan satu watak yang mana bekerja dengan pihak Apex, iaitu bernama Ren Serizawa. Masa mula-mula aku nampak watak ni, aku macam teringat, macam aku pernah dengar nama Serizawa ni. Kemudian bila aku balik, aku search dekat Google dan aku nampak, oh, nama doktor Jepun yang dalam cerita Godzilla dengan Godzilla kedua tu adalah Serizawa juga, iaitu Ishiro Serizawa. Kemudian bila aku search dekat dalam fandom Godzilla, ada dia orang tulis mengatakan bahawa Ren Serizawa ni rupanya adalah anak kepada Ishiro Serizawa, iaitu watak doktor Jepun yang dah mati, korbankan diri sebab nak selamatkan Godzilla masa dalam Godzilla King of Monsters dulu. Tapi dalam movie Godzilla vs Kong ni, aku rasa macam aku tak ada dengar ataupun perasan yang dia nyatakan bahawa Ren Serizawa tu adalah anak kepada Ishiro Serizawa. Even benda tu taklah terlalu penting, tapi benda tu macam at least kau noted lah supaya orang macam okay, ni anak kepada doktor yang dulu tu. Dan watak Ren Serizawa tu pun macam tak terlalu meninggalkan kesan yang sangat dalam cerita ni. Kemudian ada juga watak seperti Maya Simon dan juga Walter Simons. Dia dua orang ni adalah, Walter Simons ni owner kepada Apex punya company. Maya Simons pula anak kepada si Walter ni. Okey, dia dua orang ni dia ada agenda sendirilah, agenda company Apex ni kan, dia nak buat something. So watak dua orang ni tak terlalu meninggalkan kesan juga pada aku. Dan pengakhiran kepada tiga watak ni, iaitu Walter Simons, Maya Simons dan juga Ren Serizawa ni, dia macam kau tak puas tau bila kau tengok macam tu je dia punya pengakhiran. So macam entahlah, aku tak tahu kenapa. Dia macam, maybe cerita ni nak fokuskan kepada monster kan. So watak-watak manusia ni memang dia ambil ringan sajalah. Kemudian daripada segi muzik, kesan bunyi cerita ni, aku lagi prefer music background dalam Godzilla King of Monsters, mana scene perlawanan tu dia ada satu muzik yang mana dia scene macam bunyi gendang tau, macam Gojira punya lagu tema kan, masa dia nak berlawan. Aku lagi suka bunyi tu. Tapi daripada segi kesan bunyi untuk filem ni, aku okey dengan yang movie latest ni banding dengan yang movie sebelum ni. Sebab kalau korang tengok cerita yang sebelum ni, iaitu Godzilla King of Monsters dekat wayang pada tahun 2019 dulu, kalau korang perasan dia punya volume untuk cerita ni terlalu kuat. Sampai mula-mula aku ingatkan aku seorang je yang perasan, tapi rata-rata ramai orang pergi tengok semua katakan macam, oh, RIP your ears, sebab muzik dia sangat kuat. Macam dia punya dia punya scene gaduh-gaduh tu memang perlukan muzik background yang kuat, tapi dia terlalu kuat sehingga kau rasa macam sakitnya telinga. Tapi untuk dalam movie kali ni, Godzilla vs Kong, dia punya scene perlawanan tetap menggunakan bunyi letupan yang kuat, tapi taklah sebingit macam yang lepas. So aku rasa maybe dia orang take note kot komplain orang kan sebab bunyi terlalu kuat tu, sehingga boleh menyebabkan orang potong mood juga bila tengok cerita. So maka keseluruhan untuk cerita Godzilla vs Kong tahun 2021 ini adalah sebanyak 3.83/5, ataupun daripada segi persentasenya adalah 76.6%, bergrade B. Pada pandangan aku, cerita ni sebenarnya dia sederhana sahaja, taklah terlalu baik sangat, tapi dia tak buruk. Tapi dia menjadi hype sebab first sebab orang menanti-nantikan dia Clash of Titan tau, dua watak Godzilla dengan Kong. Sebab cerita ni dia dah build up daripada universe awal lagi kan, iaitu daripada cerita Godzilla, kemudian cerita Kong Skull Island. Jadi orang ternanti-nanti bila dia umumkan ada cerita Godzilla vs Kong, orang macam wow, macam mana cerita ni. So cerita tu macam hype gila. Mungkin tak keterlaluan kot kalau aku samakan hype ni macam cerita Batman vs Superman nak keluar dulu kan. Orang masa tu macam hype gila lah, macam ternanti-nantilah nak tengok cerita Batman vs Superman. Sekali bila keluar macam macam tu je. Tapi untuk cerita ni pun dia taklah sampai seteruk Batman vs Superman dulu, tapi dia macam expectation kita tu macam mungkin terlebih sikit lah banding bila kita tengok macam tu je.
Dan apa yang mungkin menarik perhatian penonton untuk pergi tengok cerita Godzilla vs Kong ni adalah orang nak tahu kenapa Godzilla dengan Kong ni boleh bergaduh. Dan orang juga nak tahu siapa yang akan menang daripada hasil perlawanan dua Titan ni, iaitu Godzilla dengan Kong. Okey, untuk bahagian selepas ni aku nak ceritakan benda-benda yang aku tak suka dekat dalam cerita movie Godzilla vs Kong ni, tapi kemungkinan dia akan mengandungi beberapa spoiler lah. So pada korang yang tak nak dengar spoiler, korang boleh stop video ni dekat sini. Tapi pada korang yang macam okey je dengan spoiler, macam aku tak masalah untuk dengar orang bagi spoiler cerita kan, korang boleh teruskan dengar lah. Okey, perkara pertama yang aku tak berapa suka dengan cerita ni adalah dia berkenaan dengan connection pilot dengan Mechagodzilla. Okey, dalam cerita ni sebenarnya ada wujudnya satu robot yang menyerupai Godzilla yang mana dinamakan sebagai Mechagodzilla. Mechagodzilla ni telah dicipta dan dibina oleh Apex, dan sejak daripada trailer dilancarkan pun ramai dah bagi teori yang mengatakan bahawa memang wujud Mechagodzilla ni dalam cerita Godzilla vs Kong ni. Dan Mechagodzilla ni dia dikontrol oleh satu pilot, yang mana pilot itu adalah si Ren Serizawa tadi. Dan Ren Serizawa ni dia mengawal Mechagodzilla ni melalui satu super komputer yang dibina di dalam kepala Ghidorah, iaitu raksasa dalam Godzilla King of Monsters sebelum ni kan. Ketika Ren Serizawa tengah nak buat connection dengan Mechagodzilla ni, tiba-tiba ada macam berlaku satu gangguan di mana connection antara pilot dengan Mechagodzilla telah terputus. Dan benda tu aku tak tahu kenapa boleh terputus. Dalam cerita ni macam tak ditunjukkan, maybe sebab kuasa yang daripada bongga bumi tu terlalu kuat or something. Kemudian apa yang berlaku selepas itu adalah Mechagodzilla dia telah masuk macam mode autopilot, mana dia kontrol diri dia sendiri. Tapi pada masa tu aku ingatkan macam mungkin disebabkan dia orang gunakan kepala Ghidorah untuk connect dengan Mechagodzilla. Aku agak masa tu mungkin consciousness Ghidorah ni yang telah mengontrol Mechagodzilla, tapi rupa-rupanya tak. Dia tak ada kena-mengena pun dengan consciousness Ghidorah, tapi Mechagodzilla tu dia telah dikawal oleh AI, iaitu kecerdasan buatan komputer tu sendirilah yang telah mengawal seluruh badan Mechagodzilla tu. So aku rasa macam benda tu macam bila aku tengok, alamak, dia macam potong steam sikit. Dia macam AI take over je rupanya dekat robot tu. Macam tu je. Dan aku sebenarnya lagi prefer sebenarnya kalau dia buat mungkin consciousness Ghidorah tu yang take over Mechagodzilla ke apa kan. Tapi itulah, tak tahu kenapa cerita ni dia nak ambil terlalu mudah sangat Mechagodzilla dihack oleh AI. Kemudian perkara kedua yang aku tak suka dalam cerita ni adalah di mana watak tiga orang, iaitu Madison, Bernie dengan Josh ni, dia nak, masa tu dia orang dekat dalam fasiliti Apex lah kan, dia orang nak hentikan Mechagodzilla ni. So nak hentikan tu dia orang kena macam hack balik lah hubungan satelit dengan Mechagodzilla ni supaya terputus. Tapi aku tak tahu, macam benda tu terlalu simple sangat dia nak buat scene tu. Dia just ambil air dan dia tuang dekat komputer tu, dan komputer tu mengalami gangguan, dan Mechagodzilla pun mengalami gangguan sekejap. Tapi nasib baiklah dia just buat Mechagodzilla masa tu macam mengalami malfunction sekejap aja. Kalau dia buat tuang air terus Mechagodzilla terpadam, aku kata macam wow, senangnya nak buat cerita. Dia macam kalau dia buat cerita memang potong steam habis lah. Tapi disebabkan dia just buat Mechagodzilla tu mengalami malfunction sekejap aja, beberapa saat, aku boleh terima lah. Tapi pada aku dia still macam dia terlalu ambil ringan dan terlalu macam make it terlalu simple kepada cerita. Aku expect macam konflik yang lebih lah daripada cerita ni kan, tapi rupanya dia macam tu sahaja. Dia memang betul-betul mengingatkan aku feel aku tengok cerita Batman vs Superman dahulu. So setakat ini saja gaibang movie Godzilla vs Kong. Dan sebelum aku akhiri video ini, aku ingin memohon maaf jika sekiranya aku ada tersilap kata, terkasar bahasa ataupun tersalah fakta sepanjang video ini. Dan semoga kita berjumpa lagi di lain video, insyaAllah. Assalamualaikum.